Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa, wassalatu wassalamu ala rasulihi al-mustafa wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'al huda, amma ba'd. Allahumma faqihna fid din wa 'allimna at-ta'wil. Rabbana zidna ilma warzuqna fahma birahmatika ya arhamar rahimin. Alhamdulillah, sentiasa kita merafakkan kesyukuran kehadrat Allah Ta'ala kerana Allah masih mengurniakan nikmat-nikmatnya kepada kita semua. Tuan-tuan, puan-puan muslimin dan muslimat jemaah surau Al-Mawaddah yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, insya-Allah pada subuh ni kita sambung semula kuliah tafsir Al-Quranul Karim, surah An-Nisa, surah yang keempat dalam Al-Quran. Pada kuliah yang lepas, Alhamdulillah, kita dah sampai sehingga ayat 139. So pada malam ni insya-Allah kita sambung bermula ayat 140 surah An-Nisa dan ayat-ayat seterusnya nanti insya-Allah taala. Baik, ayat-ayat yang akan kita bahaskan ini masih lagi berbicara tentang orang-orang munafik. Pada ayat sebelum ni Allah Taala telah pun menjelaskan kepada kita bahawa antara ciri orang-orang munafik itu mereka sangat loyal kepada orang-orang kafir. Mereka memberikan sokongan mereka terhadap orang-orang kafir. Mereka sebenarnya pengikut kepada orang-orang kafir. Baik, Allah Ta'ala berfirman pada ayat 140 surah An-Nisa ni, A'udhu billahi minasyaitanir rajim. وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ أَنْ إِذَا سَمِعْتُمْ آيَاتِ اللَّهِ يُكْفَرُ بِهَا وَيُسْتَهْزَأُ بِهَا فَلَا تَقْعُدُوا مَعَهُمْ حَتَّى يَخُوضُوا فِي حَدِيثٍ غَيْرِهِ إِنَّكُمْ إِذًا مِثْلُهُمْ إِنَّ اللَّهَ جَامِعُ الْمُنَافِقِينَ وَالْكَافِرِينَ فِي جَهَنَّمَ جَمِيعًا. Yang bermaksud, dan sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun menurunkan kepada kamu perintah di dalam Alkitab, maksudnya ialah Al-Quranul Karim, iaitu apabila kamu mendengar ayat-ayat keterangan Allah Ta'ala diingkari dan diejek-ejek oleh kaum kafir dan munafik, maka janganlah kamu duduk bergaul dengan mereka sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Sesungguhnya Allah akan menghimpunkan sekalian orang munafik dan orang-orang kafir di dalam api neraka Jahannam. Tuan-tuan dan puan-puan muslimin dan muslimat yang dikasihi lagi dirahmati Allah Ta'ala sekalian, ayat 140 ni, ini adalah satu sikap seorang mukmin yang diperintahkan Allah Subhanahu Wa Ta'ala ketika mana berhadapan dengan orang-orang kafir ataupun orang-orang munafik yang mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala ataupun suka mengejek-ejek, merendah-rendahkan ayat-ayat Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Allah mengatakan pada ayat ni, وَقَدْ نَزَّلَ عَلَيْكُمْ فِي الْكِتَابِ, sesungguhnya Allah Ta'ala telah pun menurunkan di dalam Al-Quran, di dalam kitab, ya, maksudnya ni perintah Allah Subhanahu Wa Ta'ala di dalam Al-Quran, an idza sami'tum ayatillah yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'ahum, iaitulah apabila kamu mendengar ayat-ayat Allah Ta'ala, yukfaru biha, diingkari, wa yustahza'u biha, dan diejek-ejek, fala taq'udu ma'ahum, maka janganlah kamu duduk bersama-sama dengan mereka. Ayat Allah Ta'ala ni secara asasnya dikhitabkan kepada orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada zaman Nabi SAW. Oleh kerana orang kafir dan orang munafik ini sentiasa mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala, pada masa yang sama mereka suka mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala. Maka Allah Ta'ala larang, fala taq'udu ma'ahum, jangan kamu duduk bergaul bersama-sama dengan mereka. Tetapi
Walaupun ayat ini secara asasnya dikhitabkan, ditujukan kepada mereka orang kafir dan orang-orang munafik tadi, tetapi para ulama mengatakan istadalla ba'dul ulama bihadhil ayah. Sebahagian ulama berhujjah berdasarkan ayat Allah Ta'ala ni ala wujubi ijtinabi ahlil ma'asi wal ahwa, bahawa kita ini wajib untuk menjauhi orang-orang yang suka bermaksiat dan memperturutkan hawa nafsu mereka. Jadi pada ayat ni kalau kita tengok, Allah Ta'ala mengatakan fala taq'udu ma'hum, jangan kamu duduk bersama mereka. Mereka siapa? Orang-orang yang suka mengingkari ayat Allah dan mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala. Mengingkari ayat Allah dan mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala ni ialah dua dosa yang amat besar. Maka Allah mengatakan fala taq'udu ma'hum, jangan kamu duduk, maksudnya bergaul, ya, berkawan dengan orang-orang yang macam tu. Tak boleh. Ya. Tetapi ayat ni difahami oleh setengah ulama juga secara am bahawa kita tidak boleh bergaul bersama orang-orang yang sentiasa ingkar dan mengejek-ejek ayat Allah Subhanahu wa taala, atau orang-orang yang tidak menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Maka berdasarkan ayat Allah Subhanahu wa taala ni, seorang mukmin dia tak patut duduk, bergaul, bekerjasama, berkongsi atau apa pun nama dia dengan orang-orang yang sentiasa mengingkari ayat Allah, bahkan mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala, sebagaimana yang dilakukan oleh orang-orang kafir dan orang-orang munafik pada zaman dahulu. Kalau ada orang beriman melakukan perkara ini, dia boleh duduk bersama-sama dengan orang kafir dan orang-orang yang mengejek ayat Allah, bahkan mungkin dia bekerjasama dengan mereka, maka sesungguhnya tiada iman pada diri dia. Ya. Satu ketika diceritakan, diberitahu kepada Khalifah Umar bin Abdul Aziz rahimahullah, qaumun yashrabuna al-khamra, ada satu kaum yang mana mereka minum arak. Ini di bawah kepimpinan Umar bin Abdul Aziz, salah seorang khalifah Bani Umayyah yang dikenali khalifah yang sangat adil. Maka Umar bin Abdul Aziz pun perintahkan untuk mereka dihukum dengan sebatan. Faqila lahum, tetapi ada yang berkata kepada Umar bin Abdul Aziz, inna fihim sa'iman, wahai khalifah, di tengah-tengah kaum yang minum arak tu ada juga seorang yang berpuasa. Ya, ada juga di dekat situ seorang yang berpuasa. Adakah dia kena sebat dulu? Apa kata Umar bin Abdul Aziz? Ibda'u bihi, mulakan sebatan itu daripada dia. Mulakanlah hukuman itu daripada dia. Dialah orang pertama yang kamu sebat, yang kamu hukum daripada semua kaum tersebut. Kenapa macam tu? Kata Umar bin Abdul Aziz, ama sami'tumullaha yaqul, adakah kalian tidak mendengar Allah Ta'ala berfirman, wa qad nazzala alaikum fil kitabi an idza sami'tum ayatillahi yukfaru biha wa yustahza'u biha fala taq'udu ma'hum. Jangan duduk dengan orang-orang yang sentiasa bermaksud kepada Allah, dengan orang yang menderhaka kepada Allah, dengan orang yang tidak mahu menjalankan syariat Allah Subhanahu wa taala. Kalau kita masih selesa duduk dengan mereka, maka sesungguhnya kita tak ada beza dengan mereka. Ya. Maka ayat Allah Subhanahu wa taala ni secara khusus melarang orang-orang beriman untuk duduk bergaul bersama-sama dengan orang-orang yang kufur dengan ayat Allah Subhanahu wa taala dan orang-orang yang sentiasa mengejek-ejek ayat-ayat Allah Subhanahu wa taala. Secara amnya ayat ini mengingatkan kepada orang-orang yang beriman kepada Allah Subhanahu wa taala supaya mereka itu menjauhi orang-orang yang bermaksud dan menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Tak boleh bergaul, duduk dengan mereka, ya. Kata Allah Ta'ala, fala taq'udu ma'ahum, janganlah kamu duduk bersama-sama dengan mereka, hatta yakhudu fi hadithin ghairihi, ya, sehingga mereka masuk kepada memperkatakan soal yang lain. Ya, sehingga kan mereka
masuk memperkatakan perkara yang lain. Ya, maksudnya selain perkataan yang mengingkari ayat-ayat Allah Ta'ala ataupun perkataan yang mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala. Selama mereka masih mengingkari ataupun mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala, tak boleh bergaul dengan mereka, tak boleh duduk dengan mereka, tak boleh bekerjasama dengan mereka. Tetapi kalau mereka sudah tidak membicarakan itu, maka tidak mengapa. Baik, kemudian Allah Ta'ala mengatakan, innakum idzam mithluhum, ya, kerana sesungguhnya jika kamu melakukan yang demikian, tentulah kamu sama seperti mereka. Ya, maksudnya innakum idza jalastumuhum, kalau kamu duduk dengan orang-orang yang suka mengingkari ayat Allah dan mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala, fa antum mithluhum, maka kamu sama dengan mereka. Sama. Kenapa dikatakan sama dengan mereka? Li'annakum raditum bi kufrihim wastihza'ihim, kerana kamu kalau mahu duduk dengan orang-orang yang ingkar terhadap ayat Allah dan mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala, itu maknanya kamu redha dengan kekafiran mereka dan redha dengan perbuatan mereka yang mengejek-ejek ayat Allah Ta'ala. Ya, sama juga kalau ada orang yang dia selesa duduk bersama, bergaul dengan orang-orang yang suka bermaksiat kepada Allah Ta'ala, maka hakikatnya dia sama dengan mereka. Kenapa? Kerana apabila dia mahu duduk dengan mereka, ya, membicarakan itu dengan mereka, maka dia dipandang sebagai orang yang redha terhadap kekufuran tersebut, ya, redha terhadap maksiat tersebut, ya. Oleh kerana itulah, seorang mukmin tidak diridai oleh Allah Ta'ala untuk merendah di hadapan orang yang melakukan kebatilan. Maka kita perlu mengingkarinya. Kalau kita tak mampu, maka tinggalkanlah mereka. Ya. Baik, kemudian Allah Ta'ala sebut, innallaha jami'ul munafiqina wal kafirina fi jahannam jami'a. Sesungguhnya Allah Ta'ala menghimpunkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir di dalam api neraka Jahannam semuanya. Ya. Pada hujung ayat ni Allah Ta'ala menjelaskan bahawa nanti di akhirat Allah Ta'ala akan himpunkan orang-orang munafik dan orang-orang kafir itu sama-sama berada di dalam api neraka Jahannam Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Jahannam itu adalah satu neraka yang secara bahasa berarti sangat jauh dasar dia. Maka para ulama mengatakan Jahannam disebut sebagai Jahannam li bu'di qa'riha, kerana amat jauh dasar api neraka Jahannam tu. Maka ada disebutkan dalam satu riwayat hadis Nabi SAW bahawa Nabi SAW mengatakan, seandainya dibaling batu ke dalam api neraka Jahannam tu, batu itu boleh sampai ke kerak api neraka Jahannam selepas 70 tahun. Maka satu neraka yang amat sangat-sangat dalam. Dan Allah Ta'ala menyatakan di dalam Al-Quran, innal munafiqina fid darkil asfali minan nar, sesungguhnya orang-orang munafik tempat mereka ialah di kerak paling bawah api neraka Allah Ta'ala. Waliyadzubillah. Ya, maka ayat 140 ni menjelaskan kepada kita, pertama, Al-Quran telah menetapkan kepada orang-orang beriman, apabila orang-orang beriman mendengar ayat Allah diingkari atau ayat Allah Ta'ala diejek atau menderhaka kepada Allah, atau orang-orang yang melakukan maksiat terhadap Allah Ta'ala, apa jua maksiat yang dilakukan, fala taq'udu ma'ahum, jangan duduk dengan mereka, jangan bergaul dengan mereka, jangan bersama-sama dengan mereka. Ya, kenapa? Innakum idzam mithluhum, kalau kamu boleh duduk dengan orang-orang macam tu, boleh berkawan dengan orang macam tu, maka kamu sama dengan mereka. Ya, jadi ada orang-orang yang dihukumi sama seperti pelaku maksiat walaupun secara zahirnya tidak melakukan,
oleh kerana dia bersetuju, dia redha atau dia tidak mengingkari maksiat yang dilakukan itu, ya. Maka dikatakan fa kullu man jalasa fi majlis ma'siyatin, siapa saja yang duduk di majlis maksiat walam yunkir alaihim, dan dia tidak mengingkari maksiat tersebut, yakunu ma'ahum fil wazri sawa, maka dosa mereka sama. Maka kita tak boleh duduk dengan orang-orang yang suka menderhaka kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian pada hujung ayat ni Allah Ta'ala mendatangkan ayat berupa ancaman yang akan dihadapi oleh orang-orang munafik dan orang-orang kafir, iaitulah mereka akan dihimpunkan Allah Ta'ala di dalam api neraka Jahannam. Ya, kita berharap Allah Ta'ala himpunkan kita di dalam syurga, tetapi orang-orang munafik dan orang kafir Allah himpunkan mereka di dalam api neraka Jahannam. Maka kalau kita ingin termasuk salah seorang daripada hamba-hamba Allah yang dihimpunkan di dalam syurga, maka kita perlu menjauhi dua perkara ini. Pertama, jauhi segala bentuk kemunafikan pada diri kita, dan jauhi juga segala bentuk kekufuran pada diri kita. Apabila itu kita dah lakukan, maka insya-Allah taala Allah Ta'ala akan himpunkan kita di dalam syurga, bukan di dalam api neraka Jahannam Allah Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 141. Allah Ta'ala berfirman, الذين يتربصون بكم فإن كان لكم فتح من الله قالوا ألم نكن معكم وإن كان للكافرين نصيب قالوا ألم نستحوذ عليكم ونمنعكم من المؤمنين فالله يحكم بينكم يوم القيامة ولن يجعل الله للكافرين على المؤمنين سبيلا. Yang bermaksud mereka yang munafik itu ialah orang-orang yang sentiasa menunggu berlakunya sesuatu kepada kamu. Maka kalau kamu mendapat kemenangan dari Allah, berkatalah mereka kepada kamu, bukankah kami turut berjuang bersama-sama kamu? Ya, dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian, berkatalah mereka, bukankah kami turut membantu kamu dan mempertahankan kamu dari orang-orang yang beriman? Maka Allah akan menghakimi di antara kamu semua pada hari kiamat, dan Allah tidak sekali-kali akan memberi jalan kepada orang-orang kafir untuk membinasakan orang-orang yang beriman kepada Allah. Baik, pada ayat 141 ni Allah Ta'ala mendedahkan kepada kita bagaimana sikap orang-orang munafik apabila orang Islam mencapai kejayaan, atau ketika mana orang-orang kafir mendapatkan kemenangan. Baik, kata Allah Ta'ala, alladzina yatarabbasuna bikum, orang munafik itu humul ladina yantaziruna ma yahillu lakum, mereka sentiasa menunggu apa yang berlaku kepada orang beriman ni, ya, menang ke, kalah ke, minal fitani wal harb, apa yang berlaku kepada orang-orang beriman dalam peperangan, fitnah yang lain sebagainya. Kemudian Allah Ta'ala sebut, fa in kana lakum fathum minallah, maka jika bagi kamu orang-orang beriman itu mendapat kemenangan dari Allah. Yang menarik dekat sini Allah mengatakan fathum minallah, kemenangan dari Allah Ta'ala. Maka kemenangan itu bukan datang daripada manusia, tetapi dari Allah Ta'ala. Itu akidah orang yang beriman kepada Allah. Maka orang yang beriman, walaupun dia menang, dia tak sombong. Kenapa? Oleh kerana dia tahu, dia sedar bahawa kemenangan itu ialah datang daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala, bukan kehebatan diri sendiri. So fa in kana lakum fathum minallah, apabila orang-orang beriman mendapatkan kemenangan dari Allah, Allah bagi mereka pertolongan, qalu alam nakum ma'akum, maka mereka akan mengatakan, bukankah kami bersama-sama dengan kamu? Kami di bahagian daripada kamu, kami turut serta berjuang dengan kamu. Maksudnya mereka ingin juga mendapatkan bahagian harta ghanimah, ya.
Tetapi wa in kana lil kafirina nasibun, tetapi jika orang-orang kafir itu pula mendapat nasibun, bahagian. Menarik dekat sini. Ketika mana Allah menyebutkan kemenangan orang beriman, Allah sebut fathun. Tetapi ketika mana Allah Ta'ala menyebutkan kemenangan orang kafir, Allah Ta'ala hanya kata nasibun. Menunjukkan bahawa kemenangan orang-orang beriman itulah kemenangan yang hakiki. Manakala orang-orang kafir walaupun mereka menang, itu hanya seumpama satu bahagian yang Allah Ta'ala bagi, dan nanti Allah Ta'ala akan ambil balik. Ya. Maka wa in kana lil kafirina nasibun, dan jika orang-orang kafir pula mendapat bahagian, maksudnya mereka untung dalam peperangan itu, qalu alam nastahwiz alaikum wa namna'kum minal mu'minin, maka orang-orang munafik itu pula akan berkata kepada orang-orang kafir itu, bukankah kami turut membantu kamu dan mempertahankan kamu dari serang balas orang-orang beriman dengan mendedahkan rahsia-rahsia perpaduannya. Jadi kalau orang beriman menang, orang munafik ini datang mengaku bahawa mereka bersama-sama dengan orang beriman, mereka ikut berjuang dan lain sebagainya. Tetapi apabila orang-orang kafir menang, mereka pula akan datang kepada orang kafir menyebutkan jasa mereka bahawa mereka lah yang membantu, menolong, mendedahkan rahsia orang-orang beriman dan lain sebagainya. Inilah perangai daripada orang-orang munafik, ya. Jadi orang-orang munafik ni, ya, orang-orang munafik ni yang dia fikir ialah keuntungan dia. Bila mana dia tengok ada keuntungan dengan orang beriman, maka dia akan mengatakan bahawa dia bahagian daripada mereka. Tetapi apabila dia melihat ada keuntungan pada orang-orang kafir, dia akan pergi kepada mereka. Intinya orang-orang munafik ni, dia hanya mahu mengikut golongan yang menang. Ya. Dan mereka sentiasa menyandarkan prinsip mereka kepada situ. Siapa yang menang, mereka pandang atau mereka mengaku bahagian daripada yang menang itu. Inilah beza orang munafik dengan orang-orang beriman. Al-mu'minun, orang-orang yang beriman, la yu'alliquna imanahum binata'ijil ahdath. Orang-orang yang sebenar-benar beriman kepada Allah, mereka tidak mengaitkan keimanan mereka dengan hasil-hasil apa jua yang berlaku, dengan natijah-natijah apa jua yang berlaku. Maksudnya macam ni, orang beriman, dia tidak mengaitkan iman dia sama ada menang ataupun tidak dalam peperangan, sama ada dia untung ataupun rugi, tak ada mereka kaitkan. Itu orang-orang beriman kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Sehingga kan walaupun mereka mendapatkan kemenangan, iman orang beriman tidak rosak. Atau sebaliknya, orang beriman menghadapi kekalahan, iman mereka juga tak rosak. Ini beza dia dengan orang-orang munafik. Orang munafik, dia hanya ingin bersama dengan orang-orang yang menang, tetapi hakikatnya dia tidak mahu berjuang pun. Ya, maka kalau orang beriman menang, dia kata kami ikut serta dengan kamu. Dia nak dapatkan harta ghanimah sedikit. Begitu juga kalau orang-orang kafir yang mendapat bahagian kemenangan pada ketika itu, juga sikap mereka macam tu, mengatakan bahawa mereka bahagian daripada orang-orang kafir tersebut. Inilah perangai daripada orang-orang munafik, ya. Jadi orang munafik ini mereka tidak mempunyai satu pendirian, tidak ada satu prinsip pada diri mereka. Mereka hanya sentiasa melihat untung. Kalau dia ada keuntungan dia rasa daripada situ, maka dia akan mahu beriman. Tetapi kalau dia tidak dia melihat tidak ada keuntungan dekat situ, maka dia tidak akan mahu, dia akan tinggalkan tu. Jadi hari ini pun kita menjumpai sebenarnya karakter orang yang macam tu, ya. Kalau dia melihat ada keuntungan pada puak ni, dia pergi. Tapi kalau dia tengok tak ada keuntungan dekat situ, dia akan tinggalkan. Ya, mereka masih terikat dengan itu. Orang-orang yang punya prinsip dah tidak. Di atas, di bawah dia tetap bersama-sama. Tetapi orang yang tiada prinsip, dia hanya mengambil keuntungan. Ketika mana di atas, dia kata kita ikut serta, aku bersama kalian. Tapi bila mana dah jatuh, dia pun menghilang. Ya, dia kata dia ikut orang lain pula. Ini orang-orang yang tidak ada prinsip. Orang munafik zaman dulu begitu, tak ada prinsip langsung.
Ya, tak ada prinsip. Orang beriman menang, dia kata dia bahagian daripada orang beriman. Orang kafir menang, dia kata bahagian daripada mereka. Apa yang dia nak cari? Sebenarnya bukan masalah iman. Yang dia cari ialah keuntungan. Itu sahaja. Kemudian Allah Ta'ala sebut, Fallahu yahkumu bainakum yawmal qiyamah. Allah Subhanahu wa Ta'ala nanti yang akan memutuskan di antara kamu dan mereka orang-orang munafik pada hari kiamat. Walan yaj'alallahu lil kafirina 'alal mu'minina sabila. Dan Allah Ta'ala tidak akan menjadikan bagi orang-orang kafir tariqan, jalan, lil ghalabati 'ala ibadihi salihin, untuk mengalahkan hamba-hamba Allah Ta'ala yang salih. Ya, kemenangan pasti akan berpihak kepada orang-orang beriman. Tetapi kenapa ada kekalahan di hadapi orang beriman? Itu kekalahan bukan akhir dari segalanya. Kalaupun hari ini kalah, lusa kalah, tahun hadapan kalah, tapi percayalah, akan sampai satu masa orang beriman akan menang dan tidak dapat dikalahkan oleh orang-orang yang munafik ataupun kafir kepada Allah. Fal 'aqibatu lil muttaqina fid dunya wal akhirah. Maka kesudahan yang baik itu bagi orang yang beriman kepada Allah, orang yang bertakwa kepada Allah, fid dunya wal akhirah, di dunia maupun di akhirat. Baik, kita teruskan ayat 142, masih tentang orang munafik. Kata Allah Ta'ala, Innal munafiqina yukhadi'una Allah wa huwa khadi'uhum wa idza qamu ila as-salati qamu kusala yura'una an-nasa wa la yadhkuruna Allah illa qalila. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik itu apabila melakukan yukhadi'un Allah, mereka melakukan tipu daya terhadap Allah, wa huwa khadi'uhum, dan Allah dengan perbuatan pura-pura, dan Allah pula tetap membalas tipu daya mereka. Wa idza qamu ila shalah, dan apabila mereka mendirikan sembahyang, qamu kusala, mereka mendirikan sembahyang itu dengan malas. Yura'unan nas, mereka memperlihatkan riak sembahyang mereka itu kepada orang lain. Wala yadhkuruna Allah illa qalila, dan mereka pula tidak mengingati Allah Ta'ala melainkan sedikit sekali. Ya, baik, ini Allah Ta'ala menceritakan kepada kita ciri-ciri orang munafik. Innal munafiqin, sesungguhnya orang-orang munafik, yukhadi'un Allah, mereka sentiasa ingin menipu Allah, ya, atau ingin sentiasa menipu Allah dalam anggapan mereka. Macam mana mereka nak tipu Allah? Bima yudhirunahu minal iman wa ma yubtinuna minal kufr. Mereka sentiasa menzahirkan iman dan menyembunyikan kekufuran. Dhannan annahu yakhfa 'ala Allah, dengan satu sangkaan mereka bahawa itu tersembunyi dari Allah. Inilah jahilnya orang munafik ni, ya. Mereka nak tipu Allah Ta'ala, ya, dengan acara berpura-pura menjadi orang beriman tetapi menyimpan kekufuran kepada Allah Ta'ala. Mereka ingat perbuatan mereka itu tidak diketahui oleh Allah Ta'ala, padahal Allah Ta'ala mengetahui segala-galanya. Oleh kerana itulah Allah Ta'ala mengatakan wa huwa khadi'uhum, padahal Allah Ta'ala, dan Allah Ta'ala pula membalas tipu daya mereka dengan cara apa? Membiarkan mereka berada dalam kemunafikan, dan Allah Ta'ala akan membalas dosa-dosa mereka itu. Ya. Jadi Allah Ta'ala tak boleh kita nak tipu, tak boleh. Jangan kita ingat ketika mana kita menzahirkan kebaikan sedangkan dalam hati kita tidak. Jangan kita ingat bahawa Allah Ta'ala itu tidak tahu. Allah Ta'ala tahu. Tidak ada yang tersembunyi bagi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka orang-orang munafik tu, ciri mereka yukhadi'un Allah wa huwa khadi'uhum.
Ya, mereka hendak menipu Allah dengan berpura-pura menjadi orang Islam, dengan berpura-pura menjadi orang beriman, melakukan amal-amal kebajikan, sedangkan dalam hati mereka tetap tersimpan kekufuran kepada Allah. Maka Allah mengatakan wa huwa khadi'uhum, dan Allah Ta'ala membalas tipu daya mereka itu. Kemudian Allah Ta'ala sebut wa idza qamu ila shalah, apabila mereka mendirikan sembahyang. Maksudnya dekat sini ialah orang-orang munafik tu. Apabila mereka mendirikan sembahyang, qamu kusala, mereka mendirikan sembahyang tu dengan malas, berat sungguh. Kenapa? Kerana sebenarnya tidak ada cinta di dalam hati. Orang, kalau seseorang yang tidak ada rasa cinta dalam hati dia, maka dia akan rasa berat untuk berjumpa. Orang yang tidak ada rasa cinta dalam hati dia terhadap Allah Ta'ala, maka pasti dia akan rasa berat untuk mendirikan sembahyang. Berbeza dengan orang-orang yang benar-benar mencintai Allah Subhanahu wa Ta'ala, maka dia akan rasa ringan sungguh sembahyang tu. Bahkan itu satu kebahagiaan yang luar biasa bagi dia, kerana itulah masa dia untuk berjumpa dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi orang-orang munafik ni kata Allah wa idza qamu ila salati qamu kusala. Kalau mereka mendirikan sembahyang, mereka akan mendirikan sembahyang itu dengan malas. Maka salah satu pengajaran bagi kita, al-kaslu fil qiyam ila salah, malas dalam mendirikan sembahyang, wal isti'dadi daha min alamatin nifaq, itu bahagian daripada tanda kemunafikan. Ya, orang yang malas mendirikan sembahyang itu bahagian daripada tanda kemunafikan. Dan ayat ini secara tidak langsung menunjukkan kepada kita al-istihbabi dukhulis salah binasyad, bahawa kita ini sunat mendirikan sembahyang dengan rasa semangat. Jangan malas. Ada orang sembahyang tetapi dia malas. Kita digalakkan supaya melaksanakan sembahyang solat itu dengan penuh semangat. Maka dikatakan para ulama, idza ra'aita as-salata thaqilatan 'alaik, kalau kau tengok, kau pandang, kau fikir sembahyang itu berat bagi engkau, hatta walau kanat nafilah, walaupun itu sembahyang sunat, berat juga, fa'lam anna fi qalbika nifaqan, maka ketahuilah, kalau kita rasa berat mendirikan sembahyang itu, walaupun mungkin sekadar sembahyang sunat, kalau kita rasa berat, maka ketahuilah bahawa sesungguhnya fi qalbika nifaqan, di dalam hatimu ada terdapat kemunafikan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, jadi apabila mereka mendirikan sembahyang, mereka akan mendirikan sembahyang itu dengan malas. Ya, so kita perlu tengok diri kita, macam mana kita kalau sembahyang. Kalau kita dengar azan macam mana? Semangat ke tidak? Malas ke tidak? Maka sepatutnya orang-orang yang beriman kepada Allah, ketika mana dia diseru untuk mendirikan sembahyang, yang mana dalam sembahyang tu kita langsung menghadap kepada Allah Ta'ala, maka dia akan bersemangat. Baik, seterusnya kata Allah Ta'ala, yura'unan nas, menunjuk kepada orang. Riak. Kalaupun dia sembahyang, sudahlah berat sembahyang. Kalau dia pun sembahyang, yura'unan nas, kerja dia ialah untuk menunjuk kepada orang, memperlihatkan kepada orang, bukan semata-mata kerana Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya. Kemudian kata Allah, wala yadhkurunallaha illa qalila, dan mereka pula tidak mengingati Allah melainkan hanya sedikit sahaja. Orang-orang munafik tu, mereka tak banyak mengingati Allah, sama ada dengan sembahyang ataupun tidak. Wala yadhkurunallaha illa qalila. Ya. Maka ini menunjukkan lagi kepada kita bahawa orang yang banyak berzikir kepada Allah, insya-Allah akan lepas daripada kemunafikan. Sebagaimana dikatakan oleh Ka'ab, man aktsara min dzikrillah, siapa yang banyak berzikir kepada Allah, bari'a minan nifaq, maka dia akan selamat dari kepada kemunafikan. Kerana pada ayat 142 surah An-Nisa ni Allah menyatakan salah satu ciri orang munafik itu wala yadhkurunallaha illa qalila, mereka tidak berzikir kepada Allah melainkan sedikit sangat. Riak, malas. Sudahlah malas mendirikan sembahyang, didirikan pula riak kerana nak semata-mata nak menunjuk dan tidak mengingati Allah Subhanahu wa Ta'ala. Baik, kita teruskan ayat 143. Allah berfirman,
مذبذبين بين ذلك لا إلى هؤلاء ولا إلى هؤلاء ومن يضلل الله فلن تجد له سبيلا. Mereka berkeadaan muzabzab, kata Allah. Muzabzab ni ialah at-taraddud wal hairah wal ittirab, tak menentu, tak ada pendirian. Itu orang munafik, tak ada pendirian. Macam yang disebutkan pada ayat-ayat sebelum ni tadi. Kalau orang beriman menang, dia kata kami bahagian daripada kamu. Kalau orang kafir menang, dia mengatakan kami bahagian daripada kamu. Muzabzabina, ya, muzabzab, tidak ada pendirian. La ilaha ula wa la ilaha ula. Mereka tidak berpihak terus kepada golongan kafir dan pula tidak berpihak kepada golongan yang beriman. Jadi mereka ni tidak mempunyai satu dasar, satu asas, satu prinsip, tidak ada. Itulah dia orang-orang munafik. Dia hanya melihat keuntungan. Kalau dia untung di A, maka dia akan pergi dengan A. Kalau dia untung, dia tengok untung dekat B, maka dia akan pergi dengan B. Itu ciri munafik. وَمَنْ يُضْلِلِ اللَّهُ فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا. Dan sesiapa yang disesatkan Allah Ta'ala, فَلَنْ تَجِدَ لَهُ سَبِيلًا, maka dia tidak akan mendapati jalan untuk menyelamatkannya lagi. Jadi inilah beberapa ciri-ciri orang munafik yang Allah Subhanahu Wa Ta'ala sebut bermula daripada ayat 140, bahkan ayat sebelumnya sehinggalah ayat 143 surah An-Nisa ni. Moga-moga Allah Ta'ala jauhkan daripada diri kita sifat-sifat kemunafikan, kenali apa sahaja sifat-sifat munafik, ciri-ciri mereka, dan bagaimana supaya kita boleh selamat daripada ciri-ciri kemunafikan tadi, ya. Mudah-mudahan kuliah ini bermanfaat bagi kita semua. Yang baik daripada Allah Subhanahu Wa Ta'ala, segala yang kurang daripada saya. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa sallallahu wa sallama ala nabiyyina Muhammad walhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.